Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita pagi bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Malaysia antara negara paling aman. Bagaimanapun tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, insiden serangan di Balai Polis Ulu Tiram tidak boleh diambil mudah. Justru PDRM bersama Majlis Keselamatan Negara perlu berusaha keras menghalang kejadian seumpama daripada berulang. Jadi apa yang berlaku di Ulu Tiram ini, tindakan pantas pihak polis ini amat dialu-alukan dan kita mahu menghapuskan 100% daripada pengaruh terorisme atau keganasan di negara kita. Dan kita ucapkan takziah kepada dua anggota polis yang terkorban dan seorang yang tercedera. Namun saya merasakan pihak cawangan khas, khususnya bahagian anti keganasan, harus diucapkan tahniah kerana mereka terus bergerak walaupun selama ini keadaan agak tenang. Beliau kedirikan selepas merasmikan projek loji dan kuasa biogas grid bersambung terbesar di Malaysia di Jerantun. Bermula insiden sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu suspek kejadian didapati bertindak secara sendirian. Dia berkata tindakan lelaki itu tiada kaitan dengan kumpulan terancang. Ini berdasarkan kesimpulan awal pihak polis selepas menemu bual 46 individu dalam profil terkait insiden terbabit. Peringkat awalan ini bahawa penyerang ini bertindak bersendirian, ya, kita panggil lone wolf istilahnya, ya. Over dia driven by certain motivation yang dia faham lah, sebab dia tak bercampur orang, ya. Dan kerana itu kita boleh buat kesimpulan awal daripada temu bual kita dengan individu yang kita panggil bahawa establishnya adalah tindakan itu berupa tindakan bersendirian, ya, tindakan yang terpisah daripada satu, orang nak kata satu misi besar ataupun satu kumpulan terancang, itu tak ada, ya. Kerana itu selesai kita menemu bual individu-individu yang dalam profil kita yang kita yakin boleh membantu siasatan. Jenazah Allahyarham Konstabel Muhammad Syafiq Ahmad Said selamat dikebumi di Tanah Perkuburan Islam Kampung Batu Lapan, Kuantan petang semalam. Jenazah Allahyarham dibawa ke rumah keluarga di Taman Seri Mahkota Jaya dan disembayangkan buat kali kedua. Jenazah kemudian dibawa ke Tanah Perkuburan dengan keranda dilitupi jalur gemilang yang diusung anggota IPK Pahang. Turut hadir memberi penghormatan terakhir Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Othman. Sementara itu, jenazah Konstabel Ahmad Azhar Fahmi Azhar selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Poh Bidor. Upacara pengkebumian kepewiraan PDRM dimulakan dengan penyerahan bendera jalur gemilang daripada Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidi PJ kepada bapa Allahyarham Azhar Haidin, sambil disaksikan Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Pakej khas langganan internet jalur lebar talian tetap berkelajuan tinggi disediakan kepada Sekolah Kendalian Kementerian Pendidikan mulai 1 Julai ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata pakej khas melalui pelaksanaan projek Point of Presence POP itu tawar internet lebih stabil dengan harga lebih murah berbanding talian mudah alih. Menurut beliau, menerusi rancangan Malaysia ke-12, kerajaan membina 4,323 POP di kawasan berhampiran sekolah luar bandar melibatkan peruntukan RM46 bilion. Beliau mengumumkan perkara itu semasa membuat tinjauan projek hub rangkaian gentian optik POP Zon Sabah di Pulau Bumbung, Semporna.
Mahkamah Rayuan Madrid kekalkan sabitan kesalahan menghina mahkamah terhadap penimbang tara Sulu Gonzalo Stampa dalam kes tuntutan pihak mengaku waris Sulu ke atas Malaysia. Ia mengesahkan hukuman penjara 6 bulan serta larangan 1 tahun kepada Stampa daripada menjalankan tugas sebagai penimbang tara. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, keputusan itu telah dimaklumkan pada Jumaat. Menerusi penghakimannya, Mahkamah Rayuan Madrid mengesahkan Stampa dengan sedar dan sengaja mengingkari keputusan serta perintah jelas Mahkamah Tinggi Madrid yang diputuskan susulan pembatalan pelantikannya sebagai penimbang tara. Pada Disember 2021, Malaysia telah memfailkan aduan terhadap Stampa bersama-sama pendakwa rakyat Sepanyol atas alasan beliau telah menghina mahkamah selepas berulang kali mengingkari perintah Mahkamah Tinggi Sepanyol dan meneruskan tindakannya untuk membeli forum di negara lain. Tabung Haji TH, komite memastikan segala urusan berkaitan pembayaran dam dan korban jemaah haji negara akan dilaksana sebaiknya. Pengarah Operasi Kewangan TH, Aniswaiti Yahya berkata, pihaknya memberi jaminan proses tersebut mudah dan teratur. Pembayaran dam boleh dilaksana melalui aplikasi THI Jari dan kaunter yang disediakan di maktab penginapan jemaah serta kaunter di tanah air. Pada masa ni, kalau melalui ibadah kurban Tanah Suci, kita telah bekerjasama dengan Islamic Development Bank. So Islamic kerjasama ni dah melebihi 10 tahun lah. Dan IDB juga mengiktiraf tabung haji sebagai salah satu rakan kerja yang baik. Bayaran dam tahun ini ditetapkan pada kadar RM725 bagi seekor kambing atau kibas. Daging sembelihan itu akan diagihkan kepada penduduk yang layak di Mekah. Manakala kadar bayaran korban sebanyak RM936 untuk seekor kambing atau kibas dengan urusan pengagihan dilaksanakan pihak Islamic Development Bank. Kerajaan melalui pihak berkuasa tempatan PBT akan mengenakan kompaun kepada mana-mana pihak yang melakukan pembakaran terbuka. Ia terutama sepanjang tempoh 4 bulan ini, iaitu tempoh monsun barat daya yang bermula 17 Mei hingga September depan. Monsun barat daya akan menjelang, iaitu musim kemarau. Oleh kerana itu, saya sekali lagi nasihatkan seluruh rakyat Malaysia elakkan mana-mana pembakaran secara terbuka. Okay, saya dah keluarkan arahan kepada PBT, kompaun akan dikeluarkan kepada mereka yang tidak bertanggungjawab. Kerana saya sangat khawatir dan bimbang. Sekiranya pembakaran terbuka tidak terkawal, dia akan mengundang kecelakaan dan kebakaran yang sangat serius. Jangan lupa, tahun lepas akibat daripada kebakaran, negara kita mengalami kerugian lebih 2.6 bilion ringgit. Ini adalah satu jumlah yang sangat-sangat besar. Oleh kerana itu, saya merayu semua pihak berikan kerjasama. Mempertaruhkan lagu medley Nasi Ambeng Hutang oleh Floor 88 dan melodi Cerita Seorang Perindu oleh Hazama memberi tuah kepada kumpulan Dama Wulan. Ini selepas mereka dinobatkan sebagai juara dalam pertandingan akhir seni warisan cempuling di Auditorium Perdana Angkasa Puri Kota Media malam tadi. Saya rasa sangat terharu untuk pencapaian kali ini, dapat nombor pertama, dan sebenarnya kami pun tak sangka dengan persediaan kami yang ada dugaan dan cabaran macam ini, dan kami dapat serta, alhamdulillah, dengan julung kalinya. So saya harap kami dapat buat lebih terbaik lagi dan kumpulan lain memang akan beri saingan, dan memang alhamdulillah sekarang. Mereka membawa pulang wang tunai RM13,000, sebuah trofi dan hadiah iringan. Naik juara pula dimenangi kumpulan Sungai Kajang Tanjung Karang dengan membawa wang tunai RM10,000, manakala tempat ketiga kumpulan Fiona Harmoni RM7,000. Bagi persembahan terbaik dimenangi kumpulan Sri Rantau dengan hadiah wang tunai sebanyak RM5,000. Pertandingan turut disediakan dengan persembahan beberapa artis jemputan. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin, Pasti Merdeka.